TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar penonton setia Didik TV KPM? Bersama saya hari ini, Ifai Syami, saya akan berkongsikan kepada anda bersama dengan guru kita mengenai mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Sebelum itu, saya tanyakan kepada anda semua, apa khabar hari ini? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Okey, kalau anda sudah bersedia, jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Haidar dari SMK Kir Johari Beranang Selangor. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cantik sihat. Cikgu hari ini berpakaian serba hijau. Okey, jadi Cikgu hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk grafik digital untuk anak murid Cikgu yang mengambil mata pelajaran vocational, betul? Betul. Jadi, untuk segmen pertama ni apa yang kita akan belajar? Silakan Cikgu. Okey. Kita tengok slide lah dulu ya. Silakan. Okey, untuk yang pertama kali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, untuk hari ini, fokus kita adalah kepada segmen, adalah pada sukses SPM 2021, iaitu untuk slot pecutan bagi mata pelajaran vocational reka bentuk grafik digital kertas 1 dengan kodnya adalah 7407-1. Okey, untuk pertamanya saya ingin ingatkanlah kepada calon-calon SPM semua tentang tarikh peperiksaan kita. Okey, temujanji kita di Dewan Periksa nanti adalah pada 20 Mac 2022, iaitu pada hari Selasa. Okey, peperiksaan akan berlangsung selama 2 jam daripada 2:30 petang hingga 4:30 petang. 29 Mac, Cikgu, ya? 29 Hari Mac. terakhir SPM, tak silap saya. Ya, betul. Ini mungkin calon-calon dah excited nak habis cepat kan. So harap-harap jangan terlampau cepatlah excited tu. Okey, kita teruskan kepada format instrumen pentaksiran. Okey, macam MPV yang lain juga untuk RGD, reka bentuk grafik digital ataupun kita biasa panggil dia dengan RGD, short formnya. RGD. Ada 2 kertas juga, iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 merupakan ujian bertulis dan kertas 2 merupakan pentaksiran kompetensi yang menggunakan modul khas yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, ini kita macam tadilah, kita dah tengok kertas 1, kita fokuskan terus kepada ujian bertulis. Kita ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Macam saya sebut tadi, 2 jam. Markah penuhnya adalah 100, tapi wajarannya adalah 60%. Untuk kertas 2 adalah merupakan pentaksiran kompetensi, berdasarkan kepada modul tadi MPKK yang kita sebutkan. Kemudian tempoh masa ni, ini kita dah laksana dah settle dah semua markah. Dah selesai di key in lah. Adalah pada Februari 4 2020 dan juga Disember 5 2021. Okey, markah keseluruhannya adalah 700, tapi wajarannya mewakili 60%. Okey, ini kita fokus terus ke kertas 1, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bilangan soalannya adalah 15, merupakan soalan-soalan untuk daripada respon terhad dan juga respon terhad saja. Markah penuh tadi 60, markah untuk bahagian B adalah 60. Konstruknya adalah mengetahui. Dalam mengetahui itu ada banyak lagi lah konstruk lain. Terminologi ada, fakta ada, convention ada. Okey, untuk bahagian B pula, kita ada 4 soalan, merupakan soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, yang ini akan mewakili 40 markah lah. Konstruknya ada 5. Dan dia akan disoal untuk ke dalam 4 soalan tadi. Okey, untuk aras kesukaran kita masih mengekalkan 5, nisbah 3 dan juga nisbah 2, iaitu 50% aras rendah.
30% aras sederhana dan 2% lagi adalah aras tinggi. Alright. Cakupan konteks melibatkan kesemua standard kandungan dalam di SKP, iaitu tingkatan 4 kita ada 4 modul dan juga tingkatan 5 kita ada 3 modul. Okey, yang ini semua pelajar dah kuasailah harap-harapnya. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama, cikgu. Okey, kemudian ini kita dah yang ini kita anggap kita dah laksanakan, bukan anggaplah, memang kita dah laksanakan dah. So saya puratakan markah mungkin 55 pelajar dah ada dalam tangan lah untuk per 60% tadi. Kita andaikan dulu, cikgu. Kita andaikan dulu. Kemudian untuk dapatkan cemerlang ni, okey, pelajar dah boleh kira-kira dah berapa per 100 yang dia perlu dapatkan untuk kertas satu nanti. So dekat sini saya anggapkan kita, contohlah, ini paling rendah lah kita boleh dapatkan, 40%. So bila 40%, kita dah convert kita dah masukkan dalam 40%, kita akan dapat 16/40. 40%. Okey. So markah keseluruhan yang saya perolehi, contohlah macam saya ni calon kan. Okey, kertas 1 tambah kertas 2 tadi, kita akan dapat 71. Bila 71, dia dah berada di dalam grade A minus. Ini minimum. Saya tak naklah murid-murid saya nanti target untuk minimum yang ini. Kita harapkan yang lebih cemerlang lah. Okey, itu untuk format untuk kertas 1 lah. Okey, baik cikgu. Nampaknya itulah andaian diberikan oleh Cikgu Haida mengenai markah yang perlu anda peroleh untuk mendapat keputusan minimum cemerlang, cikgu. Tetapi apa yang kita harapkan adalah untuk anda teruskan, okey, ulang kaji untuk mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan nanti. Okey, sekarang ni kita dah berhenti berehat seketika. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami di Didik TV KPM, dan dalam program kita hari ini, Sukses SPM 2021 Pecutan, kita dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Jadi kita akan teruskan dengan segmen yang kedua bersama dengan Cikgu. Jadi persilakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung terus. Kita pergi ke bahagian A untuk contoh-contoh soalannya. Okey, bahagian A ni kita ada 15 soalan. Terdiri pada soalan jenis select dan juga supply. Markahnya 60 dan murid-murid semua ataupun calon semua perlu menjawab semua soalan 15 tadi tu. Okey, setiap soalan boleh terdiri pada 1 hingga 5 markah. Dia tak tetap 5 lah, tak tetap 4. Dia boleh jadi 2, 1 ataupun dalam lingkungan 1 hingga 5 lah. Okey. Masa yang dicadangkan adalah selama 40 minit. Maksud kat sini ada 15 soalan, 45 minit. So kita boleh kirakan, bundarkan jadi satu soalan dalam 3 ataupun ke bawahlah 3 minit. Okey. Okey, kita terus ke soalan 1. Berikut menunjukkan pernyataan tentang dua jenis grafik digital. Dia bagi pernyataan A dan juga B. Okey, untuk A, kualiti gambar tidak jelak, tidak terjejas jika saiz dibesarkan, terbentuk daripada garisan dan juga lengkungan. Kualiti untuk pernyataan B, kualiti gambar akan terjejas jika saiz dibesarkan, dan juga poin kedua, terbentuk daripada susunan titik-titik piksel. So, soalannya adalah, berdasarkan jadual 1, nyatakan jenis grafik digital yang berlabel A dan juga B. So, kat sini kita kena tahu kehendak soalan. Kita dah diberi dengan pernyataan, kemudian arahan soalannya adalah nyatakan jenis grafik digital yang berlabel A dan juga B. So first kali pertamanya kita kena tahulah, pelajar-pelajar sebenarnya dah belajar pun, hanya ada dua jenis saja, raster dan juga vektor. Mungkin dia akan kelirulah yang mana satu A, yang mana satu B. So kat sini untuk raster, pelajar kena ingat semula, raster ni adalah gambar yang terdiri daripada susunan titik-titik piksel. Untuk vektor adalah daripada garisan dan juga lingkungan. So kat situ kita dah boleh terus dapat jawapan
A adalah vektor, B adalah raster. Okey, ini untuk soalan yang mudah lah. Okey, ini soalan 2 markah cikgu ya. Ini soalan 2 markah lah. Okey. Kemudian kita masuk contoh soalan 2. Berikut menunjukkan beberapa contoh karya grafik yang mengaplikasikan skema warna. So kita kena tahulah kendak soalan tu dia nak apa. Okey, berdasarkan contoh karya tersebut, dia minta kita padankan contoh karya dengan skema warna yang betul dengan menulis. Okey, dia dah bagi jawapan. So pelajar select saja. Monokromatik ataupun analog. Okey. Kita tengok. Okey, arahannya adalah padankan dengan menulis kat sini menulis menulis. Kata kuncinya adalah kata menulis. Menulis semula. Okey. So dekat sini, okey, saya bagi contoh roda warna lah. Dia nak monokromatik dan juga analog. So pelajar kena faham apa dia monokromatik dan juga apa dia analog. So kalau kita ada roda warna kat sini, analog adalah warna yang bersebelahan. Okey, dia bersebelahan, tak jauh. Dia ambil 3 ataupun 4 jarak lah. Okey, monokromatik adalah warna, terminologi ni, dia daripada ni lah, ada tambah putih, ada tambah kelabu dan juga tambah hitam. Itu monokromatik. So kat sini kita dah boleh dah detect dia kan. Kita dah boleh dah dapat jawapan kat situ kan. So yang bersebelahan warna, sebab kat sini dia ada kuning, hijau dan juga orange sikit, kuning, betul, ada jingga hijau, di situ. jingga sikit kan. Okey, yang sini pula monokromatik sebab dia ambil warna hijau. Ada hijau tambah putih, ada hijau tambah kelabu. Yang ini hijau tambah hitam. Okey. So yang ini analog. Sebab apa? Sebab dia ada warna, kat sini dia ambil yang sebelah-sebelah je. Yes, yang bersebelahan itu adalah analog. Dia ada ambil yang warna ungu sikit, ada ambil warna merah dan juga jingga. Okay. So yang terakhir adalah monokromatik sebab kita ambil daripada sinilah. Orange jingga tambah dengan putih, tambah dengan kelabu dan juga yang ini tambah dengan hitam. So kita kenapa dia sebagai monokromatik. Okey. Soalan seterusnya adalah masih lagi berkaitan dengan warna. Okey. Berikut menunjukkan 3 karya grafik yang mengaplikasikan skema warna yang berbeza. Masih lagi skema warna. Baik. Okey. Berdasarkan karya tersebut, nyatakan nama warna yang betul, nama skema warna yang betul bagi karya grafik yang bagi karya grafik pada ruang jawapan. So yang ini dia tak bagi pilihan. Yang ini tak bagi pilihan. Yang tadi dia dah bagi dah monokromatik dan juga analog. Yang ini pelajar kena cari sendiri, kan? Macam yang tadi kita masih menggunakan roda warna. Okey, nanti untuk nota lah. Untuk mengingatkan pelajar balik. Dia pun boleh tulis je kat soalan tu, kalau dia ingat dia boleh tulis semua kan. So kita ada skema monokromatik, kita ada analog, kita ada triadic, tetradik, pengenap dan juga pengenap terpecah. So kita ada roda warna macam tadi saya terangkan lah. Kita kena tengok gambar rajah dulu. Dah keluar pula jawapannya. Okay. Boleh ceritakan kenapa tetradik? Kenapa tetradik Sebab dia ada 4 warna. Dia ada merah, dia ada orange, dia ada jingga, ada biru. Okey, dan juga ada hijau. Tetradik ni dia kalau saya contoh sikit dia hijau kat sini, and then warna merah. Kemudian warna biru dan juga warna macam peach kan. So bila kita gabung dia jadi segi 4. Itulah maksud warna tetradik. Kalau gabungan warna itu membentuk satu segi 4, dia akan menjadi tetradik, cikgu. Tetradik, ya betul. Okey. So untuk yang kedua, triadik. Kenapa triadik? Bila triadik ni, tria kan dia 3. Pandai lah. Okey, kita try ambil contoh. Ini ada kuning kat sini kot. Kat sini kan. Biru, cikgu. Okey, biru. And lagi satu warna macam magenta ni kan. Okey, so kita gabung, dia akan jadi 3. 3. Okey, jadi segi 3. So senang.
Kita nak tahulah nanti. Okey. Kemudian yang terakhir adalah penggenap. Penggenap ini memang paling senang lah sebab penggenap adalah warna yang bertentangan. Contoh kat sini adalah orange dan juga biru. Dia mungkin ambil orange yang ini dan biru dia bertentang. Oh. Itu penggenap. Orange menggenapkan biru. Orange menggenapkan biru. Jingga itu menggenapkan biru lah. Baik. Okey. Saya harap anak-anak pun dah calon-calon kita pun dah faham dah benda Cikgu, ni. kalau penggenap terpecah macam mana pula, cikgu? Okey, penggenap terpecah ni contoh dia ambil tadi warna biru kan? Biru. Mungkin dia ada satu kat sini warna orange, kat sini merah. Dia mesti langkau satu warna. Langkau satu warna. Okey, dia langkau satu warna. Dia dipecahkan oleh warna di tengah tu. Ya, macam ni patutnya dia terpecah bawah. Tapi pecah pun tak boleh jauh sangat, nanti jadi triadik. Okey, faham. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya masih lagi warna. Warna. Seronok kan kita main dengan warna? Betul. Okey. Soalan 4, contoh soalan 4. Ini sebenarnya kategori suhu warna dan juga peranan warna lah. Okey. Berikut menunjukkan kategori warna. Dia bagi A, B, C dan juga D, harmoni, kontras, sejuk dan juga panas. Berdasarkan kategori warna tersebut, padankan kategori warna dengan karya yang betul dan dia perlu menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Okey, kita tengok. Dia dah bagi harmonisme tu, kemudian arahannya adalah padankan dengan menulis A, B, C dan juga D. Okey, so kat sini kita kena tahu yang ini lah yang berkaitan lah. So, murid ataupun calon kena tahu yang mana satu warna sejuk dan yang mana satu warna panas. Macam tadi roda warna kita dah ingat, pelajar murid-murid semua dah ingat kedudukan warna pada roda warna. Dia boleh terus dia bagi dua, yang mana panas dan juga yang mana sejuk. So panas biasanya melibatkan merah sampai warna ke hijau muda. Hijau muda. Okey. Warna sejuk adalah daripada warna pink, merah jambu hingga ke hijau. Okey. So kat sini dah boleh lah kita detect, kita kenal pasti kan. Yang pertama tu adalah warna sejuk sebab dia menggunakan warna-warna biru. Sebab warna harmoni adalah warna yang bersebelahan ya. Warna bersebelahan itu warna harmoni. Kontra adalah warna yang bertentangan. Okey, ini bertentang macam tu. Itu warna kontra. Okey, yang kedua adalah harmoni sebab dia menggunakan warna hijau, ada warna kuning. Sebab dia bersebelahan. Walaupun dia warna dia panas, tapi dia bersebelahan. Okay, so dia masih kategori harmoni. Kemudian ada warna kontra iaitu merah dan juga hijau. Okay. Sebab dia bertentangan, cikgu ya. Yang last adalah warna panas. Dia menggunakan warna-warna panas lah. Merah, orange kan. Semua ada kat situ. Okey, kita teruskan. Okey, ini dah masuk ke topik tipografi. Okey, contoh soalan kelima adalah berikut menunjukkan contoh muka type. Ini adalah muka type lah. Ataupun orang sekarang panggil font lah. Okey. Berdasarkan contoh tersebut, kelaskan muka type mengikut jenisnya dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Inilah ruang jawapan. So, kita tengok. Okey, kita dah diberi muka type. Okay. Kemudian, arahan soalan, padankanlah dengan menulis A, B, C dan juga D. So, kita... Sebelum tu, sebenarnya untuk jenis font ni, yang paling sukar untuk calon-calon nak bezakan adalah dekoratif dan juga skrip dan kaligrafi. Okay, kenapa susah sangat cikgu kita nak sebab dia bezakan? Kalau macam serif and sans serif senang je. Serif itu tak ada ekor. Berekor. Okay. Sans serif tidak berekor sebab sans tu maksudnya tidak. Sans tidak. Okey, faham. So pelajar memang murid dah faham dah. Sekarang ni macam calon-calon sekolah saya lah. Dia memang ada masalah untuk kenal pasti yang ini. Kan? So kita tengok jawapan terus. Yang ini pun saya dah bagi nota kan. Dekoratif dia ada hiasan pada muka type. Ada hiasan, okey. So kalau kita tengok kat sini jawapan dia ada dekoratif tu untuk A dan juga D. Kan? Dia ada. Ni kan virus sekarang kan. Kalau yang itu kayu cikgu. Yes, kayu. Kemudian ada skrip dan kaligrafi adalah B dan juga C. Sebab dia
berasaskan tulisan tangan lah. Macam kaligrafi kan. Baik. Alright. Soalan ke-6 berkenaan dengan fotografi. Okey, kita ada fotografi, tema dia adalah portrait. Okey, portrait ni gambar manusia lah. Okey, yang ini dia adalah soalan untuk tandakan betul dan juga salah. Okey, so kini kita tengok dia punya analisis soalan kita. Okey. Kita nak just. Okey, so bila melibatkan fotografi, kita kena fahamlah tentang ISO ni. Segitiga exposure triangle tu. Okey. Yang ini adalah berkaitan dengan tema portrait punya penetapan pada kamera. Okey, untuk ambil gambar kamera gambar portrait, bahagian belakangnya adalah carbo. Aperture-nya mesti bukaannya besar. Contoh adalah f1.4. Bila yang ini kecil, maksudnya bukaan aperture tu besar. Okey, untuk shutter speed pula kita ambil yang paling minimum sebab dia berada di luar. Contohnya ini adalah bacaan untuk shutter speed lah. Untuk ISO, sebab kita berada di luar, kita gunakan yang paling rendah. So, jawapan kat sini adalah betul. Sebab kita berada di luar situ. Sebab gambar tu ada kat luar kan. Kemudian dia tidak menggunakan shutter speed yang tinggi dan dia menggunakan aperture yang rendah lah, bacaan nilai. So pelajar kena tahu bacaan nilai ni, bukan bukaan. Kalau bukaan kecil, kat sini dah jadi salah lah. Dia akan jadi tinggi cikgu H tu. Faham? Faham. Okey. Seterusnya adalah soalan 7. Ini berkaitan dengan bahan promosi pengiklanan. Okey, kat sini adalah soalan bentuk supply. Murid diminta untuk menyatakan sahaja nama setiap bahan promosi yang diberikan. Okey. Kat sini saya tekankan contoh ini sebab kita tengok jawapan teruslah. Baik. Okey, biasanya murid ataupun calon dia akan keliru, yang ini dia akan kata poster. Okey. Kalau segi pandang memang macam poster cikgu. Poster kan. Poster biasa kita dapat kat mana? Kita nampak tempat-tempat yang senang orang tengok, lepas tu terus dia faham kan. Di tempat awam selalunya. Tempat awam lah. Macam risalah dia akan ada teks lebih sikit. Okey. Sebab memang orang akan bagi kat kita direct secara terus dan kita baca. Kalau poster tu kita naik kereta pun kita boleh tengok dan kita faham poster tu mengenai apa, betul tak? Betul. Okey, yang ini adalah risalah memang sebab untuk kita baca. Kita dapat. So itulah beza dia. Okey, sebab tu saya bagikan contoh ni lah sebab untuk mungkin calon-calon kat luar sana pun keliru kan. Okey. Soalan 8 kita dah masuk sedikit perisian. Okey, menunjukkan kesan fitur transformasi dalam penyuntingan grafik. Okey, dia minta kita nyatakan benar atau palsu. Okey, yang ini kita kena faham betul-betul benar atau palsu. Saya sendiri pernah keluarkan soalan macam ni dekat murid-murid saya. Dia tulis tanda. Kan? So yang ini jangan silap sebab kita tengok arahan soalan. Dia nak kita tulis semula benar atau palsu dan juga palsu. Okey. Okey. Yang inilah kita tekankan kan arahan soalan. So jawapan untuk yang ini nanti saya akan terangkan dekat dia punya. Okey. Ada sedikit nota. Saya rasa calon-calon tak ada masalah untuk perspektif dan juga rotate. Sebab kita dah tahu dah rotate tu adalah putaran. Okey, perspektif pula adalah pandangan yang kita dia ada melibatkan titik lenyap. Okey. So saya rasa calon dah boleh jawab untuk dua. Mungkin yang ini dan juga ini dia akan keliru sikit sebab dia ada macam hampir-hampir sama. Okey, kita tengok yang jawapan dulu supaya senang. Distort to be palsu, perspektif memang yang inilah. Rotate kita yang dapat yang A tu dan juga skew adalah palsu. Sebenarnya yang ini adalah dia bertukar sebenarnya. Okey. Nak tahu distort ataupun skew, kita kena tengok raja lah. Kalau distort, okey, kalau kita klik dekat titik ni, kan kita bawa mouse, dia boleh pergi kat mana-mana. Okey, dia boleh pergi tanpa ada paksi lah. Baik. Kalau skew, dia akan ikut paksi. Yes, X ataupun Y. So yang ini kita sebenarnya adalah skew, yang ini adalah distort. So
So jadi dia palsu lah. Palsu. Okey, harap-harap anak-anak faham lah. Saya setuju. Nampaknya itulah penerangan bagi kertas 1 bahagian A, cikgu. Di mana soalannya adalah select ataupun supply. Kita kena masukkan saja informasi yang kita ada dalam jawapan kita. Okey, jadi sekarang kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran vocational kita. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan Cikgu Haida. Tentunya kita sedang dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Dan untuk segmen seterusnya, apa yang kita akan sentuh pula? Silakan Cikgu. Okey, segmen seterusnya adalah bahagian B lah. Kita teruskan ya. Silakan. Okay. Bahagian B kita ada 4 soalan. Kesemua soalan adalah soalan supply. So memerlukan calon untuk memberikan jawapan sendirilah. Okey, dia ada 40 markah dan perlu jawab semua soalan. Okey, tak boleh tinggal. Okey, setiap soalan ada 10 markah. Masa yang dicadangkan adalah 75. Okey, satu soalan tu dia akan ada pecahan-pecahan lah. Dia ada A, B, C semua. Okey, kalau kita teruskan contoh 1. Okey. Soalan dia macam inilah, ada pecahan. Okey. Tapi keseluruhannya adalah 10 markah. Ya. Keseluruhan kat sini saya tuliskan ada 1 markah, 1 markah, 4 dan juga 4 markah. So total jumlahnya adalah 10. Okey, soalan dia adalah menunjukkan produk grafik yang dihasilkan menggunakan perisian penyuntingan grafik. Okey, berdasarkan rajah tersebut, rajah 3 tadi, nyatakan teknik manipulasi. Kalau boleh kita gariskanlah apa yang dia nak kan. Okey, teknik manipulasi yang diaplikasikan pada produk. Yang kedua, nyatakan satu fitur transformasi. Dan yang ketiga, huraikan, huraikan langkah untuk mengaplikasikan mengaplikasikan fitur transformasi di jawapan 1A tadi. Okey, kita dasarkan jawapan di atas. Ini 1B ya, minta maaf. 1B. Okey, 1B inilah kan diminta fitur transformasi. Dan yang ketiga, terakhir, terangkan langkah untuk menghasilkan teks. Okey, teks mangga. Ada satu je perkataan mangga kat situ kan. Okey, so jadinya kita punya analisis adalah okey, kita ini nota saya lah. Dalam di SKP, murid-murid memang telah belajar 3 teknik manipulasi ni. Kalau ikutkan teknik manipulasi dia ada banyak, tapi dalam di SKP untuk tingkatan 4 dan juga 5 ni dia perlu tahu 3 saja. So dia nak kena buat analisis tak banyaklah, 3 saja tekniknya kan. Kemudian so daripada kat sini kita akan tengok maksud setiap teknik tu. Okey, untuk photo merge kat situ gabungan beberapa foto untuk menjadikan satu imej baharu. Contohnya biasanya kita boleh nampak dari manipulasi panorama, pemandangan yang kita gabungkan. Kemudian untuk foto collage, okey, kita kumpulkan imej dan kita potong dan tampal pada satu canvas untuk jadikan produk yang baharulah. Kemudian superimpose, okey, menambah imej lain ataupun kita buang imej yang sedia ada untuk kita bagi satu kesan yang baharu. Okey, so kat sini kita dah boleh kenal pasti apa tekniknya kan. So jawapannya adalah foto collage. Dia potong gambar-gambar yang ni dan dia tampal. Kemudian dia minta kita nyatakan satu fitur transformasi. Fitur tu apa cikgu maksudnya? Dia macam tools, alat ataupun teknik lah kalau dalam perisian tu. Okey. So murid-murid calon-calon insya-Allah dah sedia maklum lah. Baik. Terima kasih cikgu. Okey. So kat sini kalau kita tengok pada 3 imej ni kan, dia kata yang dia untuk proses memandu imej. So imej adalah 3 ni je lah. So dia minta satu, sebutkan satu. Tapi kat sini saya bagi contoh 3 lah. So mana-mana satu lah jawapan boleh diterima, iaitu perspektif, distort ataupun skew. So seterusnya huraikan langkah untuk jawapan 1B tadi kan. Contoh kita ambil skew lah kat sini. Okey, dia akan terangkanlah langkah-langkah tu. Kita tengok ada 4 markah.
Kemudian yang pertama sekali murid akan aktifkan layer. Dalam perisian ni dia gunakan perisian yang ada lapisan-lapisan. So kena aktifkan layer dekat mana image tu berada. Kemudian dia akan buat operasi. Okey, dia akan pergi edit, transform. Dalam ni adalah, dan dalam transform kita pilih skew. Tekan butang enter baru dia jadi, and then akhir sekali mesti simpan hasil kerja. Okey, itu antara langkah-langkah lah. Kalau dia pilih distort, kat sini je dia tukar. Okey, dekat operasi tu cikgu. Dekat operasi. Kalau perspektif tadi pun dia hanya tukar dekat operasi tadi. Okey, kemudian nak hasilkan teks mangga sahaja. Kat sini dia minta teks mangga. Yang pertama dia kena aktifkan type tu lah untuk dia menaip. Kemudian untuk type tu, operasi dia kena klik pada canvas dan typekan teks mangga. Kena eja lah cikgu Kena type balik lah mangga tu. Okay. Kemudian untuk buat, bila kita type, kita kena ada buat penetapan. Kita nak size dia, jenisnya dan juga warna. Kat sini kita gunakan panel character. Okey. Kemudian klik menu layer untuk kita bagi, ni ada kesan khas kan? Betul. Ada stroke kat situ. So kita gunakan layer style dan juga kita pilih stroke dan buat tetapan untuk nilai dan juga warna dan juga size stroke. Dan yang ini jangan lupa simpan hasil kerja. Okey. Cikgu Ifah nak tanya, yang langkah terakhir tu simpan hasil kerja tu memang wajib ke cikgu? Kalau tak ada, dapat tak markah? Dia tak wajib. Tapi kalau secara logiknya, kalau kita buat satu karya kan? Karya, betul. Kadang-kadang kita tinggal. So kita kena juga nyatakan simpan hasil kerja tu. Tak nyatakan tak apa, tapi untuk langkah selamat kita tulis je. Tak susah pun kan nak tulis kan? Simpan hasil kerja ataupun file save as. Okay. Kan ada dia punya menu. Betul. Okey. Terima kasih cikgu. So, soalan kedua. Okey, pada darjah 4. Ini adalah menunjukkan proses menghasilkan logo identiti corporate menggunakan fitur gabungan. Dia dah sebut dah fitur gabungan. Okey, kemudian soalannya, A, kenal pasti dua fitur gabungan yang diaplikasikan, dan B, huraikan langkah kerja untuk menghasilkan logo dengan mengaplikasikan fitur gabungan di 2A. Okey, so kita tengok jawapan kat sini. Analisis soalan yang kita boleh buat. Okey, kat sini dua fitur gabungan tadi, kita ada rajah ni kan. Bila gabung dia mesti ada dua, sekurang-kurangnya dua objek lah. Segi 4 dan juga segi 3. Baru boleh kita ada gabung. Baik. Kalau satu kita nak gabung dengan mana kan? Kita tak ada gabungan. So yang ini adalah contoh yang ini adalah hasil daripada union. Perkataan berbeza itu kita ambil kira daripada perisian-perisian yang berbeza lah. Okey. Union ada unite ataupun pelajar calon cuma menyatakan penggabungan dan juga pencantuman. Itu pun boleh diterima. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok rajah kedua, dia ada pengurangan kan kat sini. Daripada sini. So kita panggil punch ataupun minus, pengurangan atau juga pemotongan. Dan juga divide pun boleh kita pakai, sebab bila divide, semua garis-garisan ni akan menjadi satu part. So kita boleh buang yang mana kita tak nak. Okey. Faham. So yang B, huraikan langkah untuk menghasilkan logo dengan mengaplikasikan fitur gabungan tadi. So daripada sini kita nak aplikasikan dalam penghasilan logo lah. Okey, 8 markah besar kan? Betul. So bila ada 8 markah, point tu kena bersesuaian lah. Okey. Kita ada yang pertama, kita kena hasilkan dua objek ni. Bentuk, okey. Yang inilah. Kemudian kita nak buat yang pertama ini adalah untuk segi 4. Maafkan saya. Okey, untuk yang ketiga kita nak buat segi 3. Kita kena tetapkan dia punya side dia 3 saja. Bila guna polygon tool ni dia banyak, boleh pilih banyak side lah. Kemudian kita buatkan operasi tadi untuk dua-dua, union dan juga punch.
Kemudian kat sini warnanya dah berubah, betul? Betul. So kita gunakan inspector fill untuk ubah warna putih kepada warna hitam. Alright, kemudian okey, ini tadi kita dah buat dah. Kemudian kita kena susunlah kedudukan. Macam ni kalau kita biarkan kat sini jauh kan. Betul. So dia minta kita hasilkan logo ini. So kita kena gunakan pointer tool untuk kita laraskan kedudukan ni lah menjadi logo seperti dalam Raja. Dan ini jangan lupa juga. Okey, Kan? jadi kita kena simpan hasil kerja. Ya, simpan hasil kerja. Okey, yang ini contoh 3 berkaitan juga dengan bahan promosi. Yang ini kalau tengok kat sini dia adalah merupakan soalan untuk kita membuat analisis, cari kekurangan dan juga kita buat penambahbaikan. Okey. So kena pasti 4 kelemahan kat sini, 4 markah Kemudian dia minta pilih 3 kelemahan, ada 4, dia minta 3 saja, terangkan dan macam mana kelemahan ini diolah untuk jadi lebih berkesan. Okey. Kat sini kita tengok kan macam ni adalah gegantung untuk promosi. Kalau betul-betul ada pun saya risaulah ada tak pembeli nanti kan. Saya kalau tengok macam ni kan? Saya tak akan beli saya rasa. Sebab ada lagi yang benda kita boleh tambah baik. Betul. Sebab tu kita minta dia senaraikan 4 kelemahan saja. Okey, 4 kelemahan. Dah nyatakan saja apa yang tak kena dengan dengan apa ni? Gegantung ni. Okey, antara cadangan soalan yang saya jawapan yang saya cadangkan adalah susun aturnya. Okey, susun atur ni keseluruhan lah kurang menarik. Tu je, nyatakan itu saja. Saya setuju. Penggunaan font yang kurang sesuai. Font ni nampak tak? Tak nampak. Tak nampak kan? Dan juga harga. Dia macam tenggelam, betul? Betul. So kita font yang kurang menarik lah. Baik. Kemudian saiz bagi promosi yang sangat kecil. Mana promosinya cikgu? Ni. Dia nak buat promosi tapi dia tak nampakkan promosi tu. Okey, kemudian font ataupun teks kurang menyelah. Macam inilah. Warna sepatutnya kita kena kontra kan. Tadi kan kita dah belajar tentang warna, kita kena tahu cara nak menegaskan sesuatu teks. Okey. Kemudian penggunaan imej latar belakang yang mengganggu. Saya rasa dia agak mengganggu sebab dia menenggelamkan imej-imej ni semua. Makanan tu betul. Kan. So cara untuk kita mengatasi ini antara cadangan jawapannya lah. Okey, susun tu macam mana kita nak menarikkan dia? Kita kalau sebelum ni pelajar dah belajar tentang grid, so kita cubalah aplikasikan grid tu dalam ni. Kita buat grid. So kat mana gambar nak cantik, kat persilangan ni ke kan? Okey, kemudian penggunaan font yang kurang menarik, kita ubah yang ini, tebalkan dia ke. Okey, macam ni kita tebalkan dan juga besarkan saiz. Nak kena bagi contoh cikgu font apa yang sesuai ke tak perlu? Kalau tak perlu pun tak apa. Sebab yang ini dia just font ni dah sesuai dah tapi dia kena besarkan saiz sikit ataupun tebalkan. Baik. Untuk yang nombor 3 lah ni, sangat kecil kan. Yang ni sangat kecil. So dia kena ubah saiz yang bersesuaian supaya lebih jelas. Okey, kemudian yang terakhir, yang keempat ini sebenarnya dia minta 3 saja tapi saya bagi jawapan lebih lah. Yang keempat, prinsip penegasan tidak diaplikasikan. So dia nak buat apa sebenarnya ni? Nak promosi ke? Nak tunjuk je ke? Kita tak nampak apa yang ditegaskan. So elok-eloknya dia buatlah promosi kedai apa kan? Yang ini. Dia tekankan perkataan promosi. Tekankan perkataan promosi tu sebagai penegasan tujuan bahan itu dihasilkan. Okey. Okey, yang ini contoh untuk soalan pengiraan. Yang kat sini dia dah bagi dah spesifik kerja dan juga kos. Pelajar calon-calon kena peka dengan apa saja detail yang ada dalam jadual yang diberi. So, soalan dia adalah hitung kos upah. Kos upah 3 pekerja, 8 jam, 2 minggu. Yang ini kena tukar kepada hari. Okey? So, dia dah bagi dah kan? Semua ada detail kat situ. Kos upah 4 jam. Maaf. RM4 1 jam. Okey, semua dia dah ada. And then kita tengok. Yang kedua, dia nak hitung kos pengeluaran projek. Yang ini memang calon kena ingat semua rumus yang berkaitan. Okey. Kos 3 pekerja. Okey, yang ini 2 markah. Yang ini kalau pelajar calon dah ingat, kalau dia tak tulis pun tak ada masalah, tapi yang ini dan jawapan ini kena betul.
Dan juga yang inilah. Minta maaf, saya tersilap bagi maaf. Yang ini kalau dia tak tulis pun tak apa. Okey. Yang ini dengan yang ini, dia kena ada. Itu wajib ada. Ya, wajib ada sebab dia nak untuk kos 2 minggu. Betul. Kan? Okey. Untuk C, okey, harga jualan untuk sekotak sekiranya dibagi dalam margin adalah 38% kat situ. Kos pengeluaran yang ini kalau macam tadi saya sebutlah sebab markah dia 6. Dia ada 3 pengiraan. 1, 2 dan juga 3 untuk dapatkan harga jualan sekotak. So rumus semua kena ingat. Okey. Kalau dia tak tulis rumus pun tak ada masalah, tapi detail yang macam ni harga untuk sekotak ni mesti ada. Cara nak kira keuntungan yang ini pun mesti ada. Okey. Okey. Baik cikgu, terima kasih untuk penjelasan bagi bahagian B cikgu ya. Dan saya harapkan anda tadi dah tulis semua nota dan catat dah apa yang diberikan oleh cikgu supaya anda lebih cemerlang untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, sekarang kita nak berehat seketika. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2021 Pecutan, dan untuk segmen kali ini Cikgu Haida akan membicarakan mengenai tips untuk anda menjawab peperiksaan ini dengan lebih cemerlang. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Okey, terima kasih Fan. So kita sambung. Okey, untuk bahagian ini, segmen ini saya akan kongsikanlah sedikit tentang yang pertama kata kerja yang terlibat dalam soalan-soalan untuk bahagian B, dan juga tips-tips ringkas lah. Okey, ciri-ciri jawapan untuk soalan bahagian B adalah ringkas dan juga spesifik. Tak perlukan ayat yang panjang berjela. Okey, senang untuk kita faham, dan juga pemeriksa, yang penting kita nak ambil hati pemeriksa kan. Setuju. So saya sebagai cikgu pun kalau saya tanda kertas calon murid-murid saya nak yang ringkas dan padat. Maksudnya tak perlu panjang-panjang. Tak perlu ayat bunga-bunga cikgu. Ya, perlu. Baik. Okey, kemudian untuk soalan langkah kerja, okey, calon-calon digalakkan untuk memulakan ayat tu dengan kata kerja. Tool yang digunakan, kemudian operasi yang dilaksanakan, dan juga tetapan yang dibuat. Okey, sebagai contoh, tak ada contoh. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, ini contoh untuk kata kerja soalan bahagian B lah. Okey, contoh kata kerjanya adalah nyatakan ataupun senaraikan. Okey, cukup untuk calon sekadar menyenaraikan sahaja. Tulis saja satu. Kalau satulah perkataannya. Okey, ataupun kalau dia nak sedapkan ayat sikit, dia boleh tambahlah frasa ataupun ayat-ayat yang ringkas. Okay? Bukannya macam saya di sini ingin menyatakan bahawa tak payah. Tak perlu. Tak perlu. Okey. Ditulis dalam satu ayat. Okey, ini contoh. Okey, susun. Contoh dia nak buatkan tadi kata kerja tadi kan, susun. Apa kata kerjanya? Susun. Kemudian digunakan font apa? Dia just nyatalah. Nyatakan kalau nak kelemahan, nyatakan apa yang lemah, di mana yang lemah. Itulah. Okey. Kemudian contoh kata kerja lagi kat sini pula adalah terangkan ataupun jelaskan. Yang ini perlukan sedikit huraian. Huraian berserta dengan alasan lah. Okey. Boleh buat dalam 2 ayat ataupun 1 ayat tapi merangkumi semua kata kunci. Alright. Contohnya macam ni lah. Okey. Nyatakan ataupun jelaskan. Dia nyatakan satu fakta dan satu lagi adalah huraian. Okey, ada fakta dan juga ada huraian. Okey, yang ketiga seterusnya huraikan. Okey, huraikan ini lebih kepada untuk langkah kerja. Biasa langkah kerja dalam bahagian B lah. Okey, yang ini yang saya katakan pada yang tadi ni, kena ada kata kerja, tool yang digunakan. Okey, kita tengok contohlah, senang. Okey, kat sini kata kerjanya adalah klik. Tool dia adalah rectangle tool ni. Untuk apa? Kemudian operasinya, contoh polygon ni kan kita nak buat segitiga, kita kena tentukan side dia tadi berapa. Okey, dan tetapan yang dibuat untuk buat apa? Hasilkan 2 segi 3. Maksudnya adalah
Mungkin kat sini ada yang tak ada kat sini kan, tapi sepatutnya macam itulah. Patutnya ada 4 perkara itu. Kata kerja, sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya. Maksudnya juga bila kita nak ambil hati pemeriksa. Ya, betul. Jadi bagi jawapan yang ringkas dan padat. Betul. Setuju. Okey, contoh fokus soalan. Ini daripada modul 1 sampai modul 7. Okey, kalau boleh belajar kuasai semua. Okey, biasanya soalan akan dalam bentuk untuk cara ataupun kaedah. Kemudian teknik yang terlibatlah, gabungan, transformasi, elemen dan juga prinsip rekaan. Yang ini teori yang melibatkan warna, skema dan juga terminologi. Okey, dan yang ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan tema. Okey, so di sini saya sarankan murid-murid supaya peka dengan isu-isu semasa lah. Peka dengan isu semasa. Sebab mungkin ada salah satu soalan yang memerlukan lakaran yang melibatkan isu-isu tertentu lah. Macam itulah tu kat sini saya masukkan tema. Tema tertentu. Okay. Maknanya jangan kena peka dengan keadaan semasa. Ya, betul. Kena sesuaikan. Okey. Yang ini adalah pesanan ringkas. Sikit je ringkas kan, so sikit je lah. Ya, apa tu pesanan ringkas tu, cikgu? Okey, yang pertama sekali, saya harap murid-murid dan calon-calon RGD di luar sana dapat baca soalan dengan betul, fahami ataupun kenal pasti kehendak soalan, kemudian jawapan tu perlu ditulis dalam ruang yang disediakan. Dia akan ada nyatakan kat situ ruang jawapan. So kat situlah jawapan perlu dinyatakan. Jangan letak tempat lain. Ya. Kalau dia jawab betul tapi di tempat lain, macam manalah pemeriksa itu nak tanda, betul tak? Okey. Kemudian yang ini berkaitan dengan pengiraan tadilah. Ingat semua formula-formula yang berkaitan. Kos pengeluaran, kos upah, sebab untuk yang subjek ini sikit je. Untuk pengiraan ni di bawah modul 7, keusahawanan. Baik. Okey, kemudian yang ini pentinglah untuk membantu kita dapat idea menjawab soalan. Sebab yang ini kita dah laksanakan di makmal grafik kita lah. Dah selesai dah kan ini, cikgu? Ya, yang ini dah selesai. Ini kertas 2. Tapi langkah yang calon laksana tu yang lalui itu adalah boleh membantu dia untuk menjawab soalan-soalan lah. Bahagian B terutamanya yang melibatkan langkah kerja. Semua itulah. Okey, itulah sedikit sebanyak mengenai pesanan ringkas dari Cikgu Haida. Dan mungkin satu soalan dari Cikgu lah. Tadi kita ada banyak berbicara mengenai skema warna. Bagaimana caranya Cikgu untuk anak murid Cikgu mengingati kita punya kedudukan warna dalam roda warna tu? Okey. Caranya. Cantik soalan. Terima kasih. Okey. Sebenarnya kalau dalam peperiksaan sebenar, kertas soalan sebenar pun ada ruang putih yang banyak. Macam inilah ada ruang putih kan. So, kita boleh conteng je dekat mana-mana ruang putih asalkan calon tidak mengganggu ruang jawapan. So, kalau kita nak ingat roda warna, kita buat je bulat. Kita bagi 12. Okey. Okey. Bagi 12 lah. Okey, macam inilah lebih kurang Okey, so kita kena tahu kedudukan warna asas dulu. Apa warna asas? Warna asas kita ada merah, biru, kuning. Okey. Contoh kita letak merah sini. Okey, dia mesti selang 3 tau. 1, 2, 3. Biru. 1, 2, 3. Kuning. So, calon dah boleh kenal pasti untuk warna sekunda pula. Merah campur biru, letak kat bahagian tengah-tengah ni. Dia jadi apa merah campur biru? Merah campur biru jadi ungu. Ungu, betul. Okey, kuning campur biru jadi hijau. Merah campur kuning jadi jingga. So kat sini pelajar calon boleh conteng sikit kat ruang putih tu supaya nak dapatkan visual. Nak dapatkan. Okey, nak dapatkan. Kita dah tahu dah kedudukan. So macam skema warna tadi tu, kita boleh dah tentukan kat mana. Okey, baik. Terima kasih Cikgu atas tips yang diberikan. Mungkin sedikit ucapan dari Cikgu untuk calon-calon SPM kita untuk tarikh 29 Mac nanti. Silakan Cikgu. Okey. Sebenarnya ada last sekali macam ni. Ada ucapan dah sediakan dah. Okey. Saya harap untuk slot kali ini dapatlah memberi sedikit manfaat, tak banyak pun sikit lah manfaat untuk calon-calon reka bentuk grafik digital kod kertas 7407 Palang 1. Saya juga mendoakan ke semua calon-calon SPM nanti akan dapat menjawab ataupun diberikan kelancaran idea untuk menjawab soalan seperti mana dalam
skema pemarkahan dalam peraturan pemarkahan lah. Harap-harap samalah walaupun tak jauh, tak sama tapi Tak jauh menghampiri. So yang penting calon-calon kena sentiasa tenang. Okey, jangan terlampau seronok last paper kan, paper kertas terakhir kan, hari terakhir jangan terlampau seronok dulu. So fokus dulu pada soalan-soalan, pada peperiksaan kita nanti. Itulah saya harapkan semoga semua calon SPM RGD 7407/1 berjaya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Marilah anak kita sulung doakan kan? sama-sama. Cikgu apa dia? Anak sulung. Anak sulung. Batch pertama untuk KSSM. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Haida atas segala perkongsian yang diberikan kepada anak-anak muridnya yang bakal menduduki peperiksaan pada 29 Mac nanti. Kita doakan agar anda mendapat kejayaan yang melimpah ruah. InsyaAllah semoga anda mendapat kejayaan yang cemerlang. Bawa balik untuk ibu bapa anda. Okey, kalau kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM untuk hari ini. Kita akan bersua kembali. InsyaAllah Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.